So itu the basic introduction about me. So nampak ada legit sikit. Okay. Dia tak scam lah. Ada credibility sikit lah. Data yang simpan kat tangan tu, technically it can be any data. Yelah, it's sort of macam digital asset lah. Any form of digital asset, right? Digital asset yang kita cakap ni macam Bitcoin, Ethereum semua ni, ia adalah wang yang dimiliki oleh manusia secara global. Tak ada control, tak ada government yang boleh by the community itself by the community global tu. Kira macam even government tak ada control terhadap supply of Ethereum. Tapi kalau smart contract ni sama, tapi dia digital contract lah. Dia bukannya smart, boleh print ke? Boleh lah. Boleh lah. Boleh print kan. Tapi dapat bentuk kod lah. tak best pun. Aku nak verify kawan-kawan aku, contoh Instagram keluar kanan. Okay, Afiq, ni kau nak beli tak Instagram verified for RM10,000? Aku kalau RM30,000 pun aku nak beli. Assalamualaikum, hi. Sekali lagi dalam Afiq Azari punya channel YouTube. So hari ini kita nak cerita about one of those topic yang memang sangat ramai orang DM saya and ramai orang tanya, tapi kita buat this YouTube video khas untuk orang-orang yang nak tahu pasal specifically for this topic, and kita invite some of the guests juga yang memang familiar in this area, in this industry, so that you guys can understand more and get to know what is NFT. So a lot of people been asking me apa tu NFT and how do we adopt this kind of technology dengan business. Semua benda tu kita akan jawab during this session. But before that, I would love for you to comment anything, any question yang you rasa nak tanya dulu pun boleh. I can start to answer some of the questions dekat comment box, or you can spread this video, tekan button link tu and share to WhatsApp and whatnot. And don't forget to subscribe my channel. Okay, so jap, sebelum tu setting kita hari ni macam pelik sikit. Biasanya kita buat dekat outdoor tau. Okay. I think sebab salah satunya sekarang ni musim hujan. So kita tukar setting sikit lah. So hopefully you guys can engage more with us with this kind of session. Okay? Shall we start? So the topic here today, kita tak cakap topik lagi. Tadi ada mention sikit-sikit NFT apa semua kan. Tapi basically what we wanna explain for today's punya video is about NFT, apa tu NFT, macam mana NFT ni terhasil, macam mana NFT ni ada value, apa itu blockchain, what is Web 3.0. So semua benda yang related lah kot. Betul. Definitely kita akan try untuk tengok mana satu benda yang kita akan jawab dulu lah. Tapi aku rasa lah, sebab benda ni macam ramai orang tak tahu kan. So kita akan cakap dalam bahasa yang mudah lah kot. Kita cuba. Kita cuba dulu. Boleh Sedaya upaya. Okay. So kita go on the first question. So NFT, apa benda basic dia yang kita nak kena tahu? Maksudnya tadi kan Afiq ada mention Web 3.0, blockchain apa semua tu kan. So what's the basic of NFT ni lah? Mana datang sebenarnya? Mana datang? Lagi lah. I'm asking from the point of view untuk audience So macam tu, aku okay je. Aku faham. Kita mungkin ada some knowledge, tapi orang-orang yang tengok ni mungkin they might want to know more. Boleh. Aku cuba sedaya upaya. Sebelum tu aku perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Rafiq, and aku actually we have a community punya base punya group where we talk about blockchain, and also we teach people about blockchain technology itself. Kita ajar diorang macam nak masuk into the crypto world. We also teach them about decentralized finance and also about NFT. Kita juga pernah menolong NFT projects, macam mana diorang nak launch diorang punya project dalam space ecosystem ni. Okay, lepas tu sekarang ni baru ni pun kita ada launch a couple of apps yang digunakan untuk orang dalam ekosistem blockchain jugalah. So itu the basic introduction about me. So nampak ada legit sikit. Okay. Dia tak scam lah. ada credibility sikit lah. Bukan main-main je. So basically bila orang cakap pasal NFT, I usually go back a little bit on the basics lah. What is NFT? So kenapa kita kena faham tu dulu, kenapa apa tu blockchain dan kenapa dia ada sekarang blockchain ni. So kalau kita belajar a little bit of history context, blockchain first kali punya teknologi datang daripada Bitcoin. Dan Bitcoin ni terhasil sebab orang ada macam perasaan
tak suka lah dengan financial system yang kita ada sekarang. Sebab 2008 ni financial system menunjukkan bahawa financial system yang kita sedia ada ni tak adil. Sebab even government pun tak ada kuasa untuk menolong apa yang akan datang. Sepatutnya diorang ada kuasa untuk menolong, tapi diorang tak ada. So apa yang diorang decide adalah kita kena cipta satu ekosistem di mana even government tak ada control terhadap the flow of money in term of financial lah. In fact, the government doesn't have control. Even the government tak ada control Itu yang orang panggil decentralized punya sistem tu kan. Decentralized system tu. Maksudnya dia bukan centralized system lah. So tapi bila cakap tu dia sangat susah nak faham lah. The basic idea blockchain ni adalah secara technical, secara basic idea ni dia adalah cloud server, dia bukan cloud, dia adalah server komputer yang tak dipegang oleh sesiapa. Komputer yang simpan aset kita lah. Yes. Tetapi tidak dipegang oleh sesiapa. Tak dipegang oleh sesiapa. Tapi susah nak faham kan. So saya bagi contoh lah. Paling senang. Kita bayangkan kita ada satu kampung. Kampung ni ada 10 orang. So kampung ni ada 10 orang. Dan 10 orang ni sentiasa akan membuat sesi berjual beli antara satu sama lain. So siapa yang kena pastikan sesi jual beli ni adil? Sah. Yang sah. So diorang elect satu orang ketua kampung untuk pastikan apa yang berlaku. Ketua kampung ni akan cakap itu sah. So contoh macam orang kampung A dengan orang kampung B, dia hantar satu batu dekat kampung B, orang B. So orang A ni bercakap, aku tak pernah bagi. Kau curi aku kan, kau curi ini aku. So apa yang diorang buat 10 orang ni, diorang kumpul, siapa yang kena sahkan benda ni? Orang kampung lah, diorang panggil balik orang kampung yang diorang pilih. Orang kampung yang datang, tak, kau memang bagi batu A ni. Pada tarikh sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian ni. So bila aku cakap contoh ni, ini adalah macam mana kerajaan atau bank ataupun mahkamah, ini lah ketua kampung. Diorang jadi orang tengah. Diorang yang decide sama ada transaksi tu sah atau tak. So dengan ada blockchain, dia berbeza sikit. Diorang tak nak ada orang tengah. Alasan diorang berbalik pada situasi tadi, macam mana kalau orang tengah tu ada sifat jahat. Macam mana kalau macam ketua kampung ataupun orang-orang kampung tu macam dia cakap dia macam sort of corrupted lah. Yes. So macam mana? Itu jadi isu dia. Bila sebab ada this sistem ni, blockchain ni. So ni bayangkan 2008 adalah bila ketua kampung tu tidak menjalankan tanggungjawab yang sepatutnya. So bila orang A ni bagi kat batu B, lepas tu orang A cakap aku kena curi. Padahal dia baik dengan orang ketua kampung. Ketua kampung cakap, dia kena curi, kau kena bagi balik. So orang tak suka lah, So kita ada kampung lagi satu. Kampung ni tak ada ketua, diorang tak nak ada ketua sebab dia tengok kampung sebelah macam ni tak habis ni, buat jahat. So apa yang dia decide, kita tak payah ada ketua. Apa yang kita buat, setiap orang 10 orang ni, korang ada kertas, korang yang kena record apa yang berlaku. So bila orang A ni bagi batu kat orang B, lepas tu 10 ni, betul orang A bagi kat orang B. Kena sahkan lah benda tu. Semua orang kena sahkan. Semua orang tahu lah. Semua orang tahu, semua ada a piece of paper dalam poket orang. So that's what blockchain. So that's what blockchain is. So bila orang A tu cakap, aku tak bagi. So 10 yang datang, tak kau tipu, tak boleh. So to summarize semua benda ni, maksudnya sesiapa pun boleh check yang transactions tu adalah legit lah. So tak macam yang sebelum ni kita bagi lah. Atau macam tiba-tiba tak ada setengah orang je yang ada the authority untuk sahkan benda tu. Betul. So bila itu dah konsep decentralization lah. So yang kampung A, kampung first tu, itu centralized. Sebab dia ada seorang yang control semua decision. Centralized system ni decentralized. Yang ni decentralized pula. Semua orang kena yang control sistem. Semua orang yang control the system. Semua orang yang pastikan sistem ni berlaku dengan adil. Tapi ada pros and cons je, tak semestinya. So di sini berlakunya another concept yang dipanggil tokenomics. Macam mana kalau 10 orang ni, macam mana kalau 5, kan kita kena pastikan majoriti daripada orang kena sentiasa buat baik. Sebab boleh je tiba-tiba 5 ni cakap, aku nak buat jahat. Kita 5 kita buat jahat. Sah. So maksudnya 5 ni boleh lah bergabung. Okey, kita buat jahat. Lepas tu kita dapat duit banyak. So tak boleh lah. So another concept datang daripada blockchain teknologi ni adalah tokenomics lah. Di mana diorang membuatkan sistem di mana ianya sangat mahal untuk engkau berlagak jahat dalam sistem tu. So kira kau buat jahat je, habis kalau ada kena penalti. Kalau ada orang lagi mahal? Ada tak Amir kalau ada orang lagi kaya? Tak, maksudnya dia mampu nak bayar benda tu. So ini dah masuk another concept lah yang dipanggil proof of work atau okey, tahu. Ini macam dah jauh sikit tapi the basic idea macam tu lah blockchain semua. Kampung. Okey.
Tapi yang tadi tu blockchain. So NFT ni macam mana pula? Mana datang? mana datang? Like, Macam- okay, tadi kau dah cerita lah macam apa bala ni semua blockchain kan. So NFT ni datang NFT ni mana pula? betul kan? NFT ni Sebab, apa benda? sebab diorang ni tak sempat nak belajar pasal kripto dah keluar NFT pula. So apa NFT? So semua NFT ni adalah another application yang berlaku on top of blockchain punya teknologi lah. Cryptocurrency adalah another application yang berlaku on top of blockchain. Sebab kalau kita kalau kita faham secara kasar, yang tadi kita punya perbualan, data yang simpan kat tangan tu, technically it can be any data. Yelah, it's sort of macam digital asset lah. Any form of digital asset, right? Any form of digital asset. So Bitcoin or any cryptocurrency is digital asset and NFT is another digital asset. Betul? Macam kita ada macam-macam asset dah sekarang ni. Kita ada asset rumah ke, kereta ke. Itu apa yang orang boleh visualize kan. Itu apa yang boleh sekarang ni visualize lah. This Macam one, phone. yang tadi tu physical asset. This one is physical asset. But what we talk now is about digital asset. I think macam sekarang ni pun dah start ada digital asset dah. Macam tu kau bayar kat kedai kan. Kau bayar kat kedai pun kau bayar guna phone je kadang-kadang. Kau transfer duit. Ataupun pakai kad kan, macam tap pakai macam tu kad. je. That's a digital asset kan. Betul. Cuma what makes a difference lah? Bezanya adalah yang kad, macam contoh kita ada digital asset kad macam tak cenggu apa semua. Itu duit yang dikawal oleh centralized punya sistem lah, which is the bank. Back end tu lah Back maksudnya. end lah, is benda belakang tu. Tapi yang ni dikawal oleh blockchain. Digital asset yang kita cakap ni macam Bitcoin, apa Ethereum semua ni, ia adalah wang yang dimiliki oleh manusia secara global. Tak ada control, tak ada government yang boleh by the community itself lah. by the community global tu. Kira macam even government tak ada control terhadap supply of Ethereum. Yelah. Tapi government tak ada cakap government tak ada kuasa. Diorang boleh je nak menyusahkan rakyat untuk mendapatkan Ethereum ni. Contoh macam exchanges kat Malaysia cuma ada 4 je. Yelah. So diorang boleh bagi exchanges, license. Lepas tu platform tu diorang nak haramkan benda tu pun boleh macam tu lah. Diorang boleh lah. Maksudnya regulations on top of benda tu lah. Yes. Betul. Itu yang apa kuasa government buat. Tapi kuasa terhadap supply of Ethereum ataupun kuasa untuk bertindak atas ekosistem sendiri, government tak ada kuasa. Itu menyebabkan dia berbeza. So maksudnya dia akan menyusahkan jugalah orang-orang kapitalis ni sebenarnya. Sebenarnya in a way dia akan susahkan juga sebab diorang play around this centralized punya system kan. So kadang-kadang diorang ni yang control that system because they have money, right? Itu boleh lah. I would say even orang kaya, I don't know how on that point kalau in term orang kaya, sebab it's just in my opinion that this blockchain ecosystem ni kan, dia ada a few sifat yang diorang selalu panggil decentralization, trustless and permissionless. Maksudnya dalam bahasa Melayu ni, decentralization dah seimbang kan tadi kan. Trustless ni adalah engkau tak perlu nak ada sifat kepercayaan terhadap the system. The system will itself execute seperti apa yang sepatutnya. Itu sebab dia panggil trustless. Macam government, kita kena trust government tak akan bertindak jahat. Another one is permissionless. Maksudnya engkau tak perlu nak minta kebenaran untuk sesiapa untuk join. If you want to buy an asset in this thing, tak boleh, buat tak ada je. masalah. Tak ada siapa halang. Engkau miskin, tak apa. Engkau ada credit score teruk, tak kisah. Siapa-siapa pun Siapa boleh. boleh. Itu the ideals behind blockchain lah. So tadi tu NFT is one of the digital asset yang ada dekat dunia sekarang ni. So what is NFT? So NFT ini kena go a little bit basic sikit. Sebab after Bitcoin dah tercipta, kita datang lagi satu another type of teknologi dipanggil Ethereum punya blockchain. So Ethereum punya blockchain introduce a new type of blockchain punya teknologi. Diorang tak faham tu. Ethereum punya blockchain tu, what is Ethereum? Ethereum adalah another type of blockchain lah. Semua kita ada Bitcoin, Ethereum, Currency Cardano, lah, apa semua. cryptocurrency lah. Tak, ni teknologi blockchain itself. Okay. Selalunya orang selalu confuse antara cryptocurrency dengan teknologi blockchain. Tapi basically setiap blockchain ada currency diorang sendiri yang dijalankan. Macam teknologi Bitcoin, currency dia yang dijalankan atas tu Bitcoin. Ethereum punya blockchain, Ethereum lah. Ethereum punya crypto. Network. Betul, rangkaian blockchain bahasa Melayu. Tapi Dia macam ni Mungkin macam stok lah. Contoh kalau ada company buat benda ni, Betul. so dia itu stok dia. itu stok dia macam I would say itu betul lah macam stock, tapi lebih tepat dia macam Ethereum ni macam mata wang Malaysia ringgit dan Ethereum ni adalah negara Malaysia. Ya. Faham tak? Okay, make sense. So blockchain ni kalau in term of traditional, dia macam sebuah negara. Negara Bitcoin, negara Ethereum. Kenapa aku cakap negara? Sebab
inside this blockchain Dia ada dia punya own governance dia ada system lah. ekosistem dia sendiri. Ada banyak projek dalam tu. So kira macam bila dalam negara Ethereum ni dia ada district finance dia orang sendiri. Dia orang ada I see. Cara dia govern benda tu lah. Yes. Tapi tak apa, aku tak nak tanya. tapi tak sampai lagi NFT. Jauh kita nak So so bila kita cakap balik tu, Ethereum punya teknologi introduce a new type of teknologi di mana sesiapa je boleh cipta apa-apa token. Sebab dulu Bitcoin je yang boleh berjalan transaksi dalam dia punya blockchain. Tapi Ethereum cakap, oh tak, kita ada native, kita punya mata wang, tapi semua apa yang best yang kita punya teknologi, kalau kau ada idea Kau tentang boleh apa-apa token, apa-apa currency yang kau nak cuba cipta, kau boleh guna kita punya rangkaian kita punya blockchain. Network, Kita punya network. So dia punya teknologi adalah dia bagi smart contract. Ini technical sikit lah. Smart contract ni adalah sebuah perjanjian untuk kau tulis bersama dengan dia macam perjanjian yang ditulis dalam bentuk kod di mana kau boleh cipta kau punya token sendiri. Inilah NFT. NFT datang daripada smart contracts. Yalah, maksudnya setiap NFT tu dia ada dia punya smart contract macam certificate. Yes. Yang nak mengatakan, okay, ni contoh kalau aku lukis gambar ni, yang ni ada certificate dia. Nak sahkan bahawa inilah gambar dia. Betul kan? Betul. So kira macam kalau aku nak buat NFT, dia depends lah. Dia macam ni lah, macam kau beli rumah, tapi macam mana kau nak tahu rumah tu kau punya? So dia ada agreement. Dia ada grant dia lah. Dia ada grant dia atas nama kau. Tapi kalau smart contract ni sama, tapi dia digital contract lah. Dia bukannya smart, boleh print ke? Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah print kan. Boleh Tapi lah. apa bentuk kod lah. tak best pun. Boleh lah. Lalu cool lah kalau print. Bentuk kod kan. Oi, ni smart contract. Tapi biasanya that smart contract tu is a digital punya smart contract yang nak kata, okay, ni Afiq punya. Betul. Ni Azizul punya. So NFT tu is a digital asset macam rumah. Tapi dia dekat digital. So kita pun kena ingat NFT ni ramai orang tak tahu, orang tak faham dia short form tak apa. Dia adalah short form untuk non-fungible token. Sebab ada dua jenis token dalam blockchain, fungible dan non-fungible. So beza dia adalah, saya bagi contoh simple lah. Fungible ni macam mata wang ringgit Malaysia. RM1 akan sentiasa bernilai RM1. Faham? Okay. Contoh macam ada 10 RM1. Kalau aku bagi kau RM1 kat kau, RM1 kat kau, di RM1 sama dengan RM1 kat Afiq. Okay. So non-fungible token adalah dia mata wang yang sama tapi somehow dia berbeza nilai kat market. Contoh aku bagi kau RM1 kat kau, tapi Afiq aku bagi RM1 yang ada tanda tangan Tun Dr. Mahathir. Mana yang lebih value bernilai? dia lebih tinggi lah yang tu. RM1 dia lebih bernilai daripada RM1 kau. Itu NFT, non-fungible. Maksudnya that nilai dia value dia adalah berdasarkan Value for some people kot aku rasa. Sebab value based on the market lah. bukan value based on, macam contoh ada tantangan Mahathir kan. For some people dia mampus lah. RM1 juga. Aku tak nak, aku tak kisah pun. RM1 juga. Aku RM1 kan yang penting kan. Tapi for some people betul really Contoh value. macam collector, dia sanggup lah nak bayar dia sanggup bayar RM50,000. tinggi. So that is the definition of NFT. So basically bila buat smart contract tu, you are issuing a token yang ada nilai dia tersendiri. Tu sebab orang attach gambar. Semua NFT ni it can be anything. It doesn't have to be just gambar. Sebenarnya kalau kita nak NFT cawan ni pun boleh. Tapi tak best lah. Kenapa orang prefer pergi ke gambar digital? Sebab it's already existed in digital world. Kalau aku NFT copy ni, there's a gap. Maksudnya yang ni lah. Macam kopi ni lah, ada gap lah antara dunia betul dengan dunia blockchain. Walaupun aku dah jual token NFT tu, tapi yang betul ada kat sini. Siapa yang nak kena enforce value kopi ni berdasarkan apa yang dicakap dalam blockchain. Faham? Contoh macam aku dah bagi NFT kopi aku bagi kat Jijoy. Tapi macam, maksudnya benda ni kena gerak ke Jijoy. Siapa nak gerak kan? Tapi dah minum. Tapi dah minum macam tu lah. So ini gap. susah sikit lah. Ini gap antara dunia fizikal dengan digital. Tapi NFT so far orang banyak guna adalah digital punya art lah. Sebab it's easier to track. Faham. Sebab dah dalam dunia digital. Macam tu lah NFT semua. So diorang translate to a digital punya object lah. Yes. But not physical one. Pening juga lah sebenarnya kalau kita baru nak masuk benda ni. Kalau baru nak tadi dah cerita kampung macam-macam. Lepas tu cerita pasal kopi pula apa semua kan. Ni terpanjang sikit lah. Value yang berbeza. Bukan tu sebab demand ke? Yang mana value yang ada tanda tangan Tun Dr. Mahathir lah, kan? dia pun ada lah. Sebab benda tu akan naik kalau ada ramai orang nak bayar lebih. Betul. Kalau ada orang nak bayar lebih lagi, alah sama je. Essentially
Essentially macam Dia macam kasut. barang Supreme kan. Barang Supreme macam for me I have no values tau. I see that has macam no values at all with that Supreme brand. Betul. Tapi for some people ada tepek je Supreme brand, harga dia tu melambung. Beribu-ribu kan. So macam this one macam tu tapi in digital world. dalam dunia digital. Dia lebih kurang konsep sama, hype base punya konsep. Tapi itu ada macam dari segi teknikal, apa yang membezakan dua ni adalah the data yang tersimpan dalam RM1 tu, which is Tun Dr. Mahathir punya signature. So dalam segi teknikal itu je lah yang budak developer nampak. Tapi that is enough to make supply and demand punya force dalam market. So kira macam belum dengar, ada Tun Dr. Mahathir punya. Dia permainan market play lah, macam mana orang tengok siapa yang nak sentimen lah, siapa yang rasa Tun Dr. Mahathir punya tu sangat menarik, Dia aku akan- nak, aku sanggup bayar, aku sanggup jual rumah aku untuk dapat RM1 Tun Dr. Mahathir, macam tu lah. Okay. So tadi kita dah dengar macam on technical side sikit. So I think kita move on sikit lah, masuk sikit lah from your point of view daripada segi business pula. So macam mana NFT ni macam kita cerita NFT lah. Kalau macam blockchain tu macam besar sangat kan teknologi dia. So kita go down deeper sikit. What kepada is my NFT. opinion now on NFT? Macam mana macam benda ni nak apply dalam business ke? To be honest, like this technology is a new technology and adaptation of the community untuk faham tu pun dah a bit complex lah to understand benda tu itself. Macam aku sendiri pun aku macam susah lah nak faham mula-mula. Tapi aku study lah. So bila aku study aku find out like okay, how does this NFT datang and what does those sentiment bring values to those people yang memang nak NFT. Memang Kita yang tengok beli tu NFT lah. makin harga makin melambung-lambung kan. So aku buat in comparison lah. Kenapa like for some people dia nak beli harga ikan arowana tu macam 3-4 ribu ringgit. Macam aku mampus lah. Baik aku beli makan ikan keli yang harga RM5, RM10 kan. Boleh dapat berapa ribu lah. Ya, boleh makan banyak ah. Contoh kalau aku makan nasi goreng Pattaya pun buat RM6 contohnya. So tapi for some people they see that buying this arowana punya fish is really valuable. For example lagi macam tadi lah Supreme brand or any brands, Louis Vuitton. Macam ada aku tengok video kat TikTok kan, orang beli jam 400,000. Lalu kat Rodi lah. Tak lalu. Jam 400,000 macam what in the world man? Betul lah. Aku beli jam sebab nak tengok waktu. Tapi orang yang pakai jam 400,000 pun datang lambat meeting. Buat apa? Dimana sikit lah. Pakai je jam mahal. Tapi meeting datang lambat. Tu aku tak puas hati tu dengan orang kaya. So macam defeat the purpose of having that thing lah sebenarnya. So tapi but they are willing to pay. Diorang ni willing to pay for that price, which is for some of us benda tu ridiculous tau. Sangat ridiculous. Macam tu kan, kau beli kereta Porsche, tapi kau nak masuk kereta tu kau kena tunduk. Betul. Lepas tu kursi dia tak sedap. Macam mana? Tapi ada orang beli. Why? Because the Porsche itself tu ada lambang kuda. Contoh. Laju sikit. Contoh lah. Laju lah. Laju sikit. Laju banyak lah. Tapi in terms of comfort tak bagus. So for some people they find it value to have that Porsche and some people rasa macam ada Honda pun dah okay for some people and they willing and diorang rasa duit tu lagi valuable. So I think this NFT pun set one scene lah macam for some people dia tengok lukisan tu berharga and for some people dia tengok lukisan tu tak berharga. So yelah orang cakap macam gambar je, JPEG macam tu kan. Gambar macam, je. Tapi gambar tu dibuat oleh seorang artis. Betul? Okay. So sama gak macam gambar Mona Lisa. Gambar Mona Lisa macam aku pergi mampus lah kan. Macam aku apa nak beli gambar Mona Lisa. Tapi Tak kisah ada satu pun kan. tak kisahlah. But for some people they willing to invest millions of dollars untuk beli gambar Mona Lisa. Aku tak tahu what is the current price for Mona Lisa punya picture now. Mahal gila tu semua. So but this one in the digital world orang sanggup beli. And aku tengok the trend is not coming the trendsetter tu dia bukan datang daripada boomers tau. Dia datang daripada generation baru-baru ni. How those people yang budak-budak muda ni they willing to buy on something yang non physical. Korang pelik tak kenapa korang bayar duit untuk ads? Macam Facebook advertisement. Aku ni korang
Facebook marketer kan. Korang kenapa invest kat Facebook ads sedangkan korang boleh invest dekat billboard fizikal kan? Facebook ads kan Tak tahu tak benda tahu, tu. tak nampak kan. So dia tak adalah aku nak compare apple to apple to NFT. Tapi aku nak cakap the spending behavior that we have right now Lebih kurang lebih sama. kepada digital punya stuff tau. Macam tu, how many of you are willing to invest on getting a 1 million followers dekat Instagram As compared to as compared to kau memang ada actual 1 million orang depan kau. Ramai orang lebih daripada aku panggil 1 million depan aku untuk ikut aku sebagai followers, mana sebab aku nak 1 million dekat social media. Betul. So Betul. what does that bring value tau? Dia tak ada bring values apa pun. That 1 million tu macam what the hell man, tak ada bring any values. And in fact that blue check dekat Twitter verified tu dekat Instagram, kalau aku cakap aku nak jual harga tu RM10,000, account yang ada verified tu. account yang ada verified. Kalau aku nak verify kawan-kawan aku, contoh Instagram keluar kanan, okay Afiq, ni kau nak beli tak Instagram verified for RM10,000? Aku kalau RM30,000 pun aku nak beli. For some people, dia tak rasa dia nak that. What's the values man? Like that right tu. Macam tak ada values kan. To some people dia tak kisah pun ada tak ada tak. Dan benda tu is being trained to those generation baru tau. Macam numbers of likers, numbers of followers. Dulu macam kau pergi tanya mak bapak korang kan, macam mak ayah dulu waktu muda-muda ada kejar tak number of like. Time tu pun tak ada benda ni. Ya, mungkin tak tahu lah kalau publish apa artikel ke apa benda kan. Mungkin lah macam tu. So maksudnya sekarang ni people are chasing this digital asset tau. And NFT is just another digital asset. And it's not directly similar dengan numbers of followers, but somehow it's a digital asset. So it's just a digital asset. Followers ke, likes ke, share ke, NFT ke, for me it's just the same. For me lah. Tapi maksudnya NFT ni dia ada adopt blockchain punya teknologi. Teknologi yang lain lah daripada yang kita guna sekarang ni. A different one. Memang sangat-sangat different lah. And it brings a lot of values towards a group of people yang rasa benda tu ada value. Now, tapi kalau benda tu nanti, I see that this NFT akan grow even more sebenarnya. Into a real case yang macam sekarang ni NFT tak ada. Kenapa orang orang beli? Contoh lah. Okay, kenapa orang sanggup bayar 10,000 ring macam aku kan? Aku nak verify kan Instagram. Kalau kau nampak benda ni kan, kalau boleh bagi aku verify tu, aku nak beli RM30,000. Contoh. Aku willing to spend that money to get that verified because to some businesses ada that verified brings a lot of value to that owner, which is in terms dia orang dapat duit. Right? Okay, but this NFT kita tak ada implications in life. So for some people or majority of people, dia rasa benda tu tak ada values. That's what we call utilities lah. So bila utilities tu tak matured enough in this NFT punya industry, that's why a lot of people dia rasa benda tak ada value. Tetapi this social media, those people yang mak ayah kita, generation before this, dia kata tak ada values. But now our generation see that having a lot of followers is a carrier for them. Yelah, sebab dia boleh buat duit daripada Dia situ. boleh buat duit. And actually dia boleh ubah kehidupan dia. Betul. And dia tak perlu nak, it's actually a decentralized system in a way. Because why? Tak ada siapa govern benda tu. Dia tak ada siapa govern. Macam kalau kau buat, kau dapat. Macam in a way lah. Kau tak ada degree, kau jadi influencer. In fact kan, some of my staff, my staff, kalau aku nak hire staff aku tengok dia punya social media. Kalau dia ada, contoh lah, kalau siapa ada 100,000 follower nak kerja dengan aku, macam no brainer lah, kau terus masuk kerja. Contoh lah, kalau aku ada staff, Kau ada apa? Cukup-cukup 1,000 lah. susah sikit lah. Ajar. Kalau bayangkan satu dunia adopt blockchain, kan, it became a seamless punya experience for you to have that NFT. NFT yang ada kepala tanduk macam ni. Contoh lah. Yang mahal sikit. Dapat certain discounts or certain perks lah. So maksudnya your game boleh baca dia punya NFT punya data
and then it will create a character based on that NFT. Tapi kalau orang tak main game, So kalau bukan orang main game, so ni bagi contoh lah semua. Dia bagi contoh as in aku tak main game. Aku tak tahu. siapa kisah kan. Sebab aku duduk Malaysia Betul 10 lah, tahun betul lah. lah. Aku tak kena pindah pun negara baru. Oh, make Melainkan kalau Malaysia ni tiba-tiba macam dah hancur apa semua macam aku kena pindah lah. Oh, kalau ada orang ada 100,000 followers, macam itu lesen kau untuk masuk kerja aku. Macam itu requirement tutup mata lah. Itu tutup mata requirement. Tapi kalau kau ada 1,000, Kena jadi NFT aku lah.